Maka demikian ianya menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita ini berikan bahagian ingatan kita sentiasa dengan gembira atas kurniaan rahmatnya Allah, yang tidak ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai kasih sayang Allah khusus di atas muka bumi ini, melainkan perutusan yang tidak diutuskan melainkan untuk bawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk bawa rahmat kepada seluruh alam. Maka rahmat inilah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bergembira dengannya, sehingga menjadikan kegembiraan kita dengan rahmat ini meletakkan kita pada kedudukan yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ada kemuliaan di sisi makhluk Allah tabaraka wa taala. Mungkin di sana kita itu mempunyai harta, mempunyai kedudukan, bahkan mempunyai tahap ilmu yang luar biasa, yang tinggi sehingga dihormati oleh orang. Segalanya itu tidak ada nilai di sisinya Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka memberikan bahagian daripada kehidupan dan umurnya untuk gembira dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Gembira dengan rahmatnya Allah, gembira dengan kurniaannya Allah Subhanahu wa taala, yang katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya bahawa fadlillah, kurniaannya Allah itu berupa Al-Quran dan iman, dan rahmatnya Allah yang dituntut untuk kita bergembira adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuntutan gembira itu bila mana dilaksanakan, huwa khairum mimma yajma'un, ianya adalah lebih baik daripada sekalian apa yang kamu ada, daripada sekalian emas perak, harta benda yang kamu miliki, kedudukan yang kamu miliki, kemuliaan yang kamu miliki pada pandangan makhluk. Itu tidak ada satu pun yang boleh dinilaikan dengan satu saat kita berada pada sisi bergembira dengan Sayyidina Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka kita duduk dalam majlis ini atas tujuan itu, atas maksud itu. Maksudnya adalah untuk mencari bahagian daripada kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, atas kegembiraan kita terhadap kekasihnya Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu fil ula, yang merupakan anugerah, yang kira-kira apa yang kita buat ini sebagai tanda iman kita, yang kita ini bersyukur ataupun dipanggil apa, memberi maklum balas kita di atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala dengan perutusannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang kira-kira kita duduk hari ini, kita duduk malam ini, saat ini, daripada awal sampai ke saat ini, insya-Allah sampai ke selesainya, dan insya-Allah beberapa malam untuk melengkapkan arba'in daripada majlis mawalid ini, tiada tujuan lain melainkan kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyebutkan dalam hadis tentang halnya sunnah memberi hadiah, tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, mudah-mudahan daripada perbuatan tersebut akan membina kecintaan di antara yang memberi dan yang menerima. Maka demikian anugerahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila mana seseorang umpamanya bila menerima hadiah, yang nak jadikan penerimaan hadiah ataupun pemberian hadiah itu menjadi sebab timbul kecintaan di antara mereka, kerana menjadi sunnah. Orang bila mana menerima hadiah, maka nampakkan hadiahnya itu, besar dan muliakan hadiahnya itu, kerana nanti akan menggembirakan pemberinya.
akan menjadikan pemberinya itu rasa seronok. Di situ akan membina kecintaan di antara pemberi dan menerima. Begitu demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah anugerahkan kita sebagai satu hadiah. Innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terima hadiah itu dan kita muliakan hadiah itu. Kita sebut-sebut hadiah yang diberikan oleh Allah untuk cari apa? Untuk cari kemuliaan daripada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, redha kepada kita, sayang kepada kita, kerana kita memuliakan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian kita berada di dalam majlis ini adalah untuk menyatakan kegembiraan dengan banyak daripada nikmat yang terhasil daripada perutusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah nikmatnya ilmu. Nikmatnya ilmu yang menjadikan kita ini pada ibarat kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala atas nikmat perutusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya petunjuknya Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Al-Quran juga menyebutkan tentang anugerah ini. Walaqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang yang beriman ini utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan mereka, yang utusan itu yatlu alaihim ayatihi, ajak mereka ini, didik mereka ini kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, kenal kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, datang utusan ini menyucikan hati mereka daripada kotoran, sehingga terletak dalam hati mereka itu tiada kecintaan melainkan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, didik mereka itu dengan Al-Quran dan hikmah, Al-Quran dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan kira-kira sebelum itu kamu berada dalam keadaan sesat yang jelas, sesat yang nyata dengan makna, sesat dengan kejahilan kerana tidak mengenalnya Allah, kerana tidak tahu untuk berhubung dengan Allah, kerana tidak tahu untuk melangkah berjalan menuju redha Allah, kerana tidak tahu bagaimana untuk menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak diperolehi segalanya itu melainkan dengan perutusan nikmat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bahagian dari perbuatan kita saat ini, seumpamanya yang kita meriahkan majlis ini dengan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahaja pun merupakan di antara jalan untuk mengeluarkan mereka itu daripada zulmah kegelapannya jahil kepada cahaya yang terang. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Salawat kamu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dibalas dengan salawatnya Allah, salawatnya para malaikat, untuk keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya petunjuk, untuk cari redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Melainkan demikian nikmatnya ilmu daripada perutusannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadi sesuatu yang kita tekuni, tanda kita memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah ini susuknya itu tidak dikenali melainkan sebagai Madinatul Ilmi, sebagai gedungnya ilmu untuk bawa kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang mewarisi akan peninggalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para ulama, di kalangan mereka para pendakwah, tidak membawa manusia melainkan ke jalan ini, tidak membawa manusia melainkan untuk keluarkan daripada kegelapan jahil
kepada kegelapan untuk tahu jalan, kepada cahaya untuk tahu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fil ula. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam antaranya di dalam sabdaannya beliau memberi penekanan yang amat sangat untuk kita ini, bila mana akrab ataupun tanda kita akrab dengan Rasulullah, maka makin kita memberi ihtimam kita memberi perhatian kita kepada ilmu, untuk kita berada dalam lingkungannya ilmu walau apa jua cara pun. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takuna khamisan fatahliku au kama qala. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu orang yang berilmu, atau tak menjadi orang yang berilmu, jadi orang yang menuntut ilmu. Tak jadi orang yang menuntut ilmu, jadi orang yang mendengar ilmu. Tak jadi orang yang mendengar ilmu, jadi orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada orang berilmu, cinta kepada majlis-majlisnya ilmu. Sebagai tanda kita itu ada keakraban dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan gedungnya ilmu untuk kita mengambil manfaat agar dapat kita redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kerana selain daripada 4 golongan yang digariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk mereka fatahliku akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita berada di akhir-akhir zaman, menjadi sasarannya mereka, para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini berusaha untuk menyelewengkan akan pemikiran, akan jati diri umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka ini menjauhi daripada majlis ilmu. Kerana bila mana jauh dengan majlis ilmu, bermakna jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sedang orang yang bila mana dalam keadaan jahil, kebinasaannya yang sangat jelas. Sebagaimana disebutkan bahagian daripada syair Arab, ma yablughul a'da min jahili ma yablughul jahil min nafsi. Tidak ada apa yang nak dibuat oleh musuh dengan orang jahil, sebagaimana dah teruk orang jahil itu memperlakukan diri mereka dengan kejahilan. Kerana bila mana jahil tak dapat nak menyingkap segala perkara itu dengan kebaikan, melainkan segala perkara akan disingkap dengan keburukan. Itu muncul kebencian, itu muncul permusuhan, itu muncul perbezaan-perbezaan yang mengundang kebencian di kalangan kaum muslimin kerana jahil. Namun apabila dididik dengan ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang apa sahaja perbezaan tidak akan meruntuhkan ikatan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ini peranan ilmu yang digagaskan oleh baginda junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak genggam kuat. Yang alhamdulillah kita bukan sekadar di majlis ini, bahkan di bumi Melaka bertuah ini, ramai di kalangan para masyayikh, para habaib, khususnya Habibana Mustafa Al-Haddad hafizahullah wa ra'ahu, yang datang berhijrah daripada jauh, duduk di tempat kita ini, ulang alik balik seketika dalam tempoh yang seketika, tapi duduk dekat kita ni lama semata-mata apa? Untuk khidmat menyambung warisan Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demi untuk keluarkan umat daripada kejahilan, agar diterangi dengan cahaya petunjuknya ilmu, cari redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita, Allah Subhanahu wa taala dah memberikan peluang kepada kita. Di bumi kita secara khususnya ada ulama-ulama, ada pendakwah-pendakwah, ada asatidzah, ada guru-guru yang bersambung sanadnya, ilmunya, amalnya, rohaninya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bahkan sebahagian mereka nasab mereka bersambung dengan junjungan besar Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi bila mana kita tidak mengambil manfaat, itu satu kebinasaan yang kita tempah untuk diri kita, sebagaimana segolongan mereka yang menyesal, yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran, wa qalu law nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Mereka berkata,
Kalaulah dulu kami dengar, kami guna akal kami tuntut daripada mereka, nescaya kami tidak akan menjadi golongan yang diazab di dalam as-sa'ir, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada keadaan yang sedemikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ini tempat yang baik, tempat yang masya-Allah namanya imtiaz, tidak keluar daripada tempat ini melainkan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi barisan hadapan menjunjung sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak penuntut ilmu di sini diberi kelapangan dada, kelapangan hati mereka untuk faham ilmu yang akan membuahkan akhlak yang mulia, akhlak yang menjadi sebab umat mereka, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar sana dituang kehausan mereka dengan tegukannya ilmu, tegukannya tarbiyah, tegukannya rohaniyah, agar mereka itu berjalan menuju redha Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekalian daripada yang hadir diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita mudah-mudahan dipanjang oleh Allah Subhanahu wa taala umur mereka. Para habaib, para syiban kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang umur mereka, beri kesihatan, afiat, salamah sempurna kepada mereka insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita ini adalah perhimpunan yang bertitik tolak dengan perhimpunan agung bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan haruman daripada bukhur, tegukan daripada air yang kita teguk pada malam ini menjadi sebab gantian nanti haruman di haudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegukan daripada telaga Kautsar yang tidak akan dahaga satu teguk sampai bila-bila. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita sebagaimana dimuliakan kita pada majlis ini. Allah muliakan kehidupan kita pada hari-hari yang berbaki dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tangan kita, dengan hati kita, dengan langkah kita sentiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dituntun hamba-hambanya yang saleh. Ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk وحب كل العمل الذي يقربنا حبك. اللهم حببنا إلى حبيبك مصطفى، اللهم حببنا إلى حبيبك مصطفى، اللهم حببنا إلى حبيبك مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وارزقنا كما يا ربنا، وارزقنا يا ربنا كما المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.